Adanya beberapa persamaan, itu tak boleh nak elak antara agama-agama. Itu lumrah, menjadi kebiasaan. Dan itu tidak bererti agama Islam ini mengambil, mencedok dari agama lain. Jangan kita tafsir seperti itu. Sesetengah golongan dalam masyarakat kita hari ini, ada sesetengah golongan yang cuba memberikan gambaran keliru dari aspek tadi tu. Dia cari buah-buah persamaan antara Islam dengan bukan Islam tu, terutamanya tentang tasawuf lah. Hari ini yang menjadi mangsa oleh kelompok ni yang cuba nak disamakan agama Islam dengan agama lain ni, tujuannya mereka nak kata bahawa semua ini adalah perkara asing yang diimport, dibawa masuk daripada agama lain. Itu je tujuannya. Dan kelompok yang terkenal dengan pattern ni usaha ni hari ni orang kenali sebagai Salafi Wahabi lah. Tak apalah, orang nak terima lah, tak mau terima sudahlah. Orang nak marah pun marah lah. Kita nak khabar betul hari ni. Cuba Maulidur Rasul cuba disamakan dengan perbuatan orang Yahudi. Dikatakan dimulai daripada orang Yahudi, dikait lagi. Orang Islam berzikir muka ke tasbih, dikatakan disamakan dengan pendeta-pendeta tokca-tokca tu. Di dalam rumah ibadat mereka tu pegang tasbih tu, disamakan. Lalu dikatakan semua ini ditiru daripada agama lain. Ini gaya berfikir yang tidak lurus. Baik, kemudian semoga Allah membunuh kehendakmu yang tak baik. Apa maksud kata-kata ini? Ya, ini mudah-mudahan sekiranya kita mencapai keadaan tadi itu, Allah Ta'ala akan menjadikan nafsu kita yang buruk ni dapat ditundukkan. Itu maksud membunuh nafsu, bukan maksud bunuh diri. Yang ni kemahuan-kemahuan kita yang buruk tu akan dipadamkan, akan ditundukkan. Manusia ni selama bernama manusia, keinginannya tetap ada. Tak akan mati keinginan kita. Kemahuan kita yang kita namakan sebagai nafsu itu, selagi bernama manusia, dia tak akan terpadam, tak akan terhapus, tetap akan ada. Dan syarak tidak mengajarkan kita untuk membuang secara mutlak nafsu itu, sebab tak boleh nak buat. Selagi bernama manusia, keinginan itu tetap ada. Cuma tebal nipis, banyak sikit, baik buruk, itu saja. Tapi keinginan yang kita namakan sebagai nafsu tu, kemahuan, keinginan tu tetap akan ada. Kalau tak ada ni malaikat. Jadi sebagai manusia tetap akan ada. Jadi syarak tidak mengajarkan kita untuk membuangnya, mencabutnya secara mutlak, secara total, sebab itu memang tabi'i manusia tak boleh buat begitu selagi dia hidup di dunia ini. Maka yang disuruh oleh syarak menyucikan batin kita, membersihkan hati nurani kita, sehingga kemahuan-kemahuan buruk kita itu jadi lemah, atau terpadam kemahuan buruk tu. Kemahuan tu bertukar menjadi kemahuan baik. Jadi keinginan-keinginan buruk tu terpadam. Itu yang disuruh. Dalam sesetengah agama, barangkali mereka itu cuba untuk membuang nafsu itu secara mutlak lah. Kerana menurut mereka ni, nafsu inilah yang mencelakakan manusia, yang merosakkan manusia, yang menimbulkan banyak kemusnahan. Dari aspek itu sama. Jadi adanya persamaan dalam beberapa perkara antara agama Islam dengan agama lain, itu biasa. Dan kita tak boleh nak kata agama Islam ni tiru agama lain kerana persamaan ni. Itu salah, pendirian yang salah. Adanya beberapa persamaan, itu tak boleh nak elak antara agama-agama ni. Itu lumrah, menjadi kebiasaan. Dan itu tidak bererti agama Islam ini mengambil, mencedok dari agama lain. Jangan kita tafsir seperti itu. Sesetengah golongan dalam masyarakat kita hari ini, ada sesetengah golongan yang cuba memberikan gambaran keliru dari aspek tadi tu. Dia cari buah-buah persamaan antara Islam dengan bukan Islam tu, terutamanya tentang tasawuf lah. Hari ini yang menjadi mangsa oleh kelompok ni yang cuba nak disamakan agama Islam dengan agama lain ni, tujuannya mereka nak kata bahawa semua ini adalah perkara asing yang diimport, dibawa masuk daripada agama lain. Itu je tujuannya. Dan kelompok yang terkenal dengan
pattern ni usaha ni hari ni orang kenali sebagai Salafi Wahabi lah. Tak apalah, orang nak terima lah, tak mau terima sudah lah. Orang nak marah pun marah lah. Kita nak khabar betul hari ni. Cuba Maulidur Rasul cuba disamakan dengan perbuatan orang Yahudi. Dikatakan dimulai daripada orang Yahudi, dikait belaka. Orang Islam berzikir muka ke tasbih dikatakan disamakan dengan pendeta-pendeta tokca-tokca tu. Di dalam rumah ibadat mereka tu pegang tasbih tu, disamakan. Lalu dikatakan semua ini ditiru daripada agama lain. Ini gaya berfikir yang tidak luruh. Tak boleh pakai gaya berfikir biasa ini. Adanya beberapa persamaan itu lumrah. Maka antara aspek persamaan tadi, agama Islam, ajaran agama kita menyatakan nafsu ini memang menyuruh kepada keburukan. Dalam bahasa kasar, punca masalah lah. Punca masalah. Yang menjadi punca masalah, menjadi sebab kepada kecelakaan, penderitaan dan sebagainya, nafsu. Dan itu disebut dalam Al-Quran. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Pedoman dalam Al-Quran. Sesungguhnya nafsu manusia ini memang menyuruh cenderung kepada keburukan dan kejahatan. Pada prinsipnya, pada dasarnya. Kecuali nafsu yang sudah dibersihkan, disucikan, lainlah. Meningkat tahap kesucian tu daripada ammarah, lawamah, kau bersih, semakin bersih, mulhamah, mutmainnah. Tapi basicnya, asalnya ammaratun bisu, cenderung, suka, terdorong kepada keburukan dan kejahatan. Itu Allah Ta'ala sudah menetapkan seperti itu ehwal bagi nafsu jiwa manusia. Demikian juga dijelaskan di dalam hadis, menjelaskan perkara yang sama, bahawa bila sifat nafsu kita seperti itu, dia menjadi punca masalah. Apa-apa yang berlaku, perkara-perkara keburukan yang berlaku, walibnya tak lagi daripada dorongan nafsu ni bercampur dengan godaan-godaan setan. Itu punca awal. Tengoklah apa-apa yang berlaku, permusuhan, kebencian, perbalahan, penipuan, tak enak lagi. Daripada itu semua pengaruh godaan-godaan, dorongan nafsu bercampur dengan godaan-godaan nafsu bercampur dengan pedayaan setan. Itulah yang menjadikan masalah banyak berlaku perkara-perkara buruk. Punca awal mari situ. Demikianlah yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Yang semua ini menggambarkan keadaan ini. Saya nak khabar tu, hari ini kadang-kadang bila kita tak sebut dalil, hari ini orang soal banyak. Kena tarik semula dari dalil. Hadis yang biasa kita dengar. Cuma mungkin kefahaman kita kurang perincikan benda tu. Bila Nabi kata, inna fi jasad ibni adama mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Tahwilah bahawa dalam diri manusia ini ada segumpal darah, jantung kita, hati kita, jantung kita. Apabila baik bahagian itu, maka baiklah seluruh anggota. Sekiranya buruk, rosak bahagian tu, rosaklah seluruh anggota. Secara zahir pun begitu, secara batin pun begitu. Secara zahir, kalbu kita, jantung kita ni, kalau masalah situ, kesan kerosakan dia tu akan mengenai seluruh jasad kita. Bila jantung kita sumbat ke, lemah ke apa ke, kesan dia tu akan pergi rata. Sebab apa? Itu pencipam darah ke seluruh jasad kita. Secara zahirnya, secara batinnya, roh kita, jiwa kita, kalbu kita, kalau baik kalbu kita, hati kita baik, maka perbuatan kita akan baiklah. Tapi kalau kalbu kita, hati kita buruk, penuh dengan sifat-sifat buruk, penuh dengan sifat mazmumah, perbuatan kita memang buruklah, jahatlah perbuatan kita. Jadi yang merosakkan kalbu, yang merosakkan hati dan jiwa kita kerana pengaruh nafsu tadi ni, yang menjadikan kalbu kita ni jadi rosak, bersifat dengan sifat-sifat yang buruk, yang mazmumah, maka rosaknya sifat kalbu kita itu mengakibatkan perbuatan-perbuatan kita buruk. Jadi perbuatan buruk kita tu, punca awal dia mari rosak jiwa dulu, rosak hati nurani kita. Rosak bahagian tu timbullah nak tipu orang lah, nak apa ni, nak banyaknya ke orang lah, itulah, semua tu mari daripada dorongan kemauan buruk yang ada dalam hati kita. Jadi kalau tak ada keburukan tu, insya-Allah perbuatan manusia akan baik sebagaimana baiknya hati nurani manusia. Itu. Jadi nafsu lah yang menjadi perosak semua tu.
Jadi sekarang bila saya nyatakan tadi bahawa nak kait dengan pesan wasiat Syamsul Qadir ni, bahawa kenyataan bahawa nafsu manusia ni punca kecelakaan, punca keburukan, punca kejahatan seperti yang kita dapat fahami dari ajaran agama kita, perkara yang sama juga dipegang dalam agama lain, termasuk agama Buddha dan agama lain yang saya tahulah, sejauh yang saya tahu. Cuma mereka ni mungkin ada pandangan yang lain sikit dari pandangan kita. Kita selagi manusia ni bernama manusia, nafsu tu tak dapat dibuang secara mutlak, tetap akan ada. Cuma agama kita suruh tundukkan dia, bersihkan dia, sucikan dia, ubah angin nafsu tu. Itu buang tak. Tapi mungkin dalam sesuatu agama tu lain sikit, dia rasa boleh cabut boleh buang. Maka sebab tu kita tengok dalam praktis setengah agama tu agak berlebihan lah, melanggar tabi'i manusia. Seperti setengahnya tu mengambil pendekatan sikap untuk tak boleh kahwin sampai sudah. Jadi agama kita tak pakai sistem tu. Tak tidur langsung dah jadi trend. Kerana dia anggap itu boleh mematikan terus nafsu ni. Mungkinlah. Tapi agama kita tidak ajar seperti itu. Di zaman Nabi sudah ada keinginan-keinginan seperti itu. Asalnya berpunca dari keinginan yang baik, tetapi mungkin keinginan yang baik itu tidak disertai dengan kefahaman yang baik, kadang-kadang boleh bawa kepada kesilapan teknikal sikit. Apabila sahabat tahu bahawa Nabi ini orang yang telah diberikan keampunan, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang telah lalu, yang akan datang, semuanya sudah diberi jaminan terampunnya. Sebab Nabi bertaraf maksum, tak ada dosa langsung, tak ada apa-apa, menanggung apa-apa dosa, sudah diberi keampunan oleh Allah. Jadi walaupun demikian, Nabi tak ada dosa, bertaraf maksum, kemudian diberi pengampunan oleh Allah, sekalipun begitu Nabi tetap melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh, sehingga Aisyah meriwayatkan topok kaki Nabi itu waramat. Waramat ni dia pecah-pecah kerana banyak berqiyamul lail, bersolat dan sebagainya, sampai topok kaki itu pecah-pecah, topok kaki. Jadi sahabat-sahabat tahu benda ni, dengar, lalu mereka berfikir. Mereka berfikir macam mana? Dia kata kalau Nabi tu yang tak ada dosa tu sampai begitu ibadahnya, kita ni sepatutnya lebih lagi. Tengok selapis tu, tapi rupanya agama kita ni ada sudut pandang lain. Jadi kalau seorang Nabi yang sudah tidak ada dosa, bertaraf maksum, seperti itu ibadahnya, kita ni sepatutnya kena lebih lagi lah, sebab kita banyak dosa. Dia fikir buah tu. Jadi lalu di antara mereka ini ada beberapa orang yang berazam, kalau gitu aku tak mau tidur malam dah, aku nak buat ibadah, tak mau tidur-tidur. Ada di antara mereka pula yang bernekat, aku ni nak buat ibadah-ibadah, nak buat ibadah bersungguh-sungguh, tak menikah-nikah kaca. Nikah ni habis masa banyak urusan, kena jaga Tuhan, nikahkan beranak lah, banyak tak menikah-nikah. Ada yang berazam macam tu. Kemudian adalah yang berazam untuk berpuasa, tak mau buka-buka. Puasa tak buka, tak mau buka. Jadi keinginan-keinginan sahabat ni prinsipnya baguslah. Kerana dia kiyah tadi tu, Nabi yang tak ada salah, tak ada dosa, buat ibadah sampai pecah-pecah topok kaki, kita ni patutnya kena ganda lagi, lebih lagi, sebab banyak salah. Tapi rupanya agama dia ada peraturan dia sendiri, ada pedoman. Jadi berita ni telah sampai kepada Nabi. Bila sampai kepada Nabi, Nabi beritahu, Nabi beri pesan bahawa Nabi, kesimpulan ni Nabi larang, jangan lakukan seperti itu. Manusia ni, diri dia ni ada hak dia, mata dia ada hak dia, tunaikan hak dia. Jadi agama kita ni, sebab tu agama kita ni dianggap sebagai agama fitrah, kerana mengambil kira naluri manusia. Agama tetap agama, tapi naluri manusia, naluri perlukan makan, perlukan tidur, perlu bernikah kahwin dan sebagainya, itu naluri manusia. Dan Islam memang meraihkan semua itu. Sebab tu Islam antara aspeknya adalah dinamakan din al-fitrah, agama yang selarah, yang sesuai, secocok dengan naluri manusia.